صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا وفيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العظيم. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinannya, limpahan rahmatnya, taufiknya serta hidayahnya yang memberikan kesempatan kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita mengguna pakai waktu yang masih lagi ada baki ini dalam sisa-sisa umur yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, untuk kita ambil kebajikannya, kita ambil peluangnya, kita ambil nikmat ini sebagai menuntut nikmat di akhirat nanti. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, insya-Allah malam ni kita nak masuk sambungan daripada pengajian tafsir. Malam ni kita nak masuk satu lagi surah, iaitulah surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, saya nak ambil malam ni kita nak guna pakai suratul Humazah ini sambil kita membaca tafsir. Sebab saya duk perhati tempat-tempat saya duk mengajar, banyak tempat saya duk mengajar tafsir, ramai di kalangan kita dia okey mengaji tafsir, dia faham ayat tu, tetapi bila kita perhati tengok pada ayat Al-Quran ni, dia mengulangi kalimah-kalimah yang sama pada banyak tempat. Sebenarnya kalau kita duk menerah tiap-tiap kali kita duk baca Quran, kita duk tengok perhati pada perkataan-perkataan yang sama, sebenarnya tuan-tuan, kita boleh memahami Quran dengan sendirinya. Kita boleh faham Quran dengan sendirinya bila jumpa di tempat-tempat lain. Jadi tuan-tuan, mulai daripada start bulan lepas, start bulan 11 tu, saya mula buat tafsir sambil-sambil tu kita menerah dalam bentuk bahasa, dalam ilmu grammar. Tapi saya tak habaq yang tu apa dia, tapi saya beritahu dia sebagai keyword saja, satu note yang menggambarkan kalau jumpa macam ni, perkataan ni akan jadi apa. Lama kelamaan kita duk ulang, tuan-tuan jumpa pada ayat Quran lain, tuan kata, aku dah biasa jumpa dan aku tahu perkataan ni. InsyaAllah tuan-tuan sambil-sambil. Jadi nampak kalau begitu kita lebih akan, sebab tuan-tuan di sini satu di sini ada kitab, satu lagi di Bukit Gedung ada kitab. Hak lain punya tafsir semua jenis Imam Syafi'i bagus. Semua jenis tak ada kitab. Jadi saya kata depa senang Quran orang wakaf dalam masjid banyak oi. Jadi tuan-tuan depa minta yang mana yang tak bawa kitab, ambil Quran yang orang wakaf tu, kita perhati tengok ayat tu, sebab dia ulang pada perkataan yang sama. InsyaAllah tuan-tuan kita tengok pada malam ini suratul Humazah. Apakah artinya suratul Humazah ini? Kita ambil sedikit sinopsis ataupun mukadimah dia. Suratul Humazah ini mengandungi, adalah merupakan surah Makkiyah. Suratul Makkiyah yang bererti surah yang diturunkan di Makkatul Mukarramah. Yang keduanya, dia mengandungi 9 ayat lengkap. 9 ayat. Dinamakan suratul Humazah kerana ia dimulakan dengan firman Allah, wailul likulli humazatil lumazah. Ada dua kat sini tuan-tuan, satu adalah Humazah, satu adalah Lumazah. Kita tak masuk lagi surah ni kan? Belum lagi. Maka pada perkataan ini dimulakan dengan kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci dan pencela. Apa beza pencaci, apa beza pencela, sekejap lagi kita masuk tengok. Perkataan Al-Humazah bermaksud seseorang yang mengumpat dan mencaci orang lain dengan perkataan, perbuatan ataupun isyarat. Maksudnya humazah ni
ialah orang cakap kat belakang, ataupun dia kutuk orang dengan bentuk syarat. Dia buat mulut cebek mulut, lagu tu kan, dia bubuh dia tu apa, dia tengok dia tu cakap-cakap apa, dia buat mata lagu tu kat member dah. Tahu lagu tu, kawan dia pun ambil signal dia, tarik balik lagu tu, faham lah, kata apa aku nak kata kat dia ni. Ataupun saat lagi dia tu pi dia tu dah kali belakang dah pi dah, tangan dia akan sampai parah, tapi tak keluar suara, keluar angin dah. Keluar lagu tu. Tuan, itu menunjukkan kepada kelompok humazah, yang mana Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang humazah ini. Adapun lumazah pula tuan-tuan adalah perkataan ataupun maksud orang-orang yang mencela orang lain dengan menggunakan isyarat kening dan juga mata. Mengupat satu lagi dia menggunakan isyarat. Satu perkataan tu satu lagi ialah isyarat. Maknanya tuan-tuan, al-humazah perkataan, lumazah adalah isyarat. Tetapi kita akan jumpa balik perkataan ini macam mana dalam peristiwa yang Rasulullah SAW, waktu Nabi SAW dicerca oleh seorang yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab waktu Nabi lalu, Nabi sedang duduk dalam bab, Nabi duduk dekat pasar Al-Uqas. Pasar Al-Uqas ni pasar syair, tak jual barang tapi jual syair. Dia pergi naik atas pentas dan akan bersyair. Tiba-tiba Rasulullah SAW naik atas pentas ni, orang tengah ramai. Nabi kata apa? Nabi seru kepada menyembah Allah yang Maha Esa. Tiba-tiba Nabi seru dalam pasar ni. Tuan-tuan, daripada belakang siapa pun tak kata apa-apa kat baginda Rasulullah, kecuali dengar suara daripada belakang seseorang yang telah pun mengatakan ya majnun, wahai si gila, kepada baginda Rasulullah, iaitulah Abu Lahab. Orang ramai bertanya, siapa tu yang kata kat Muhammad tu? Tu lapak menakan dia. Tu lapak menakan dia mengata kepada anak saudara dia, iaitulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, ini menunjukkan kepada kita bahawa kedua-duanya mengupat ataupun mengata dengan perkataan juga dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pula sesuatu yang datang dalam bentuk isyarat, cebek mulut ke, ataupun kening ke, ataupun tangan ke, kesemuanya dikira sebagai sesuatu yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tengok tuan-tuan, apakah surah ini satu persatu. Kita panggil dia harfan bi harfin, satu huruf by satu huruf, al-kalimatan bi kalimatin, satu perkataan pada satu perkataan. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul, kita ambil perkataan wailul dulu. Wailul ini tuan-tuan adalah bererti kecelakaan. Yang keduanya ialah, tuan-tuan jumpa perkataan wailul itu bererti neraka wail. Ada dua maksud, satu kecelakaan, satu lagi neraka wail. Dulu masa zaman duk mengaji dulu, guru mengaji, dia cukup marah kami kalau kata pergi tengok. Dulu biasalah teman-teman jahil, teman-teman budak-budak ni, kawasan saya duduk rumah kat kawasan Dobigat ni, kawasan Tok Rahmat ni, Rokwak tu, tapak Rokwak tu adalah tapak tai pusam. Sampai lah pun tamah, bila musim tai pusam, mereka akan parking kat situ. Kami yang geng-geng ni paling seronok tengok tai pusam lah. Nanti ramai-ramai pergi berdiri dekat Rokwak tu, sepanjang jalan duk tunggu mereka lalu. Lepas tu dengar lah mereka duk menyanyi kan, mereka duk sebutkan perkataan tu kan, sambil duk gendang-gendang tu. Kita tengok Mak Piramli tak? Tak payah tengok tai pusam tak apa, tengok Mak Piramli. Waktu dia teropong minta nombor ekor, tiba-tiba keluar dia menyanyi apa? Wail kan. Bila kami duduk tepi-tepi tu, tok guru mengaji ni, bila balik memang budak tak biasa, sampai jalan tu duk sebut perkataan tu, duk menyanyi lagu tu, nyanyilah perkataan dia, menyanyi kat tepi jalan tu. Tok guru kata apa, hantar dak pada dia tu nyanyi apa, nyanyi sekali aku bagi apa. Tuan-tuan, rupanya apa perkataan tu, dia kata apa? Neraka wail, dia kata seruan dari neraka wail. Baik tuan-tuan, ada dua maksud. Satu, wail itu maksudnya yang paling celaka sekali. Nombor dua ialah neraka wail, merujuk kepada neraka. Wailul likulli,
lam. Likulli itu ada berapa perkataan? Likulli itu ada berapa perkataan? Nampak satu, tapi ada dua perkataan. Satu lam, satu lagi kulli. Tuan-tuan, saya habaq tuan-tuan benda ni, tuan-tuan ingatlah. Dia bukan tajwid lah, tapi dia grammar, dia nahwu. Likulli, lam itu bila masuk, mana-mana perkataan saja kalau ada lam kat depan dia, tiba-tiba masuk perkataan lain kat belakang dia, dituruti dengan perkataan lain, mesti perkataan lain itu berbaris di bawah. Perhati tak? Likulli, dia tak baca likullu ataupun likulla, tapi dia baca likulli. Kita panggil dia, lam ini antara dia adik-beradik yang akan ada saat lagi, kita akan jumpa lagi. Beberapa lagi adik-beradik dia masuk perkataan ni, baris akan jadi bawah. Saya tak mau cerita tuan-tuan apa dia punya kategori dia. Saya nak bagi tuan-tuan kenal dia punya keyword tertentu saja bagi kita mengaji tafsir. Likulli maksudnya lam itu ialah bagi. Lam itu artinya bagi ataupun kepada. Maksudnya kecelakaan lah, bagi ataupun kepada. Kulli artinya setiap. Jumpa kat mana pun setiap. Kulli maksudnya setiap. Humadzatin ada dua. Humadzatin orang yang bernama, orang yang dikategorikan sebagai humazah, yang mengata ataupun mencerca ataupun mencela dengan perkataan. Humazah. Wal lumazah al-humazah likulli humadzatin lumazah. Setiap daripada humazah yang mengata ataupun mencerca ataupun mencela dengan perkataan, lumazah dan yang berngata dengan cercaan ataupun dengan celaan dengan menggunakan isyarat. Dua kat sini. Dan kedua-dua itu dia adalah sesuatu yang berturutan. Kebiasaannya orang kalau dia mengata ke orang akan sampai juga isyarat. Biasanya macam tu. Tapi yang paling geram ialah yang mengata ke belakang dengan isyarat pun ada, ke depan pun dia bubuk, belakang pun dia bubuk, isyarat pun dia bagi. Maknanya tuan-tuan, package semua sekali dia rangkum dalam tu, mendapatlah kan. Tuan-tuan, baik. Satu bermaksud apa tuan-tuan ayat ni? Maka celakalah bagi setiap daripada kelompok al-humazah dan kelompok lumazah. Baik. Seterusnya, alladhi, siapakah depa ni? Siapakah kelompok humazah ni? Siapakah kelompok lumazah ni? Allah Subhanahu wa taala sambung pada ayat kedua. Alladhi. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan pernah jumpa perkataan alladhi ni berapa jenis? Baca Quran selalu tuan-tuan akan jumpa banyak jenis alladhi. Satu alladhi, satu lagi apa ni? Ha? Alladhi, allati, betul? Alladhi, allati lagi. Alladzina. Ada lagi alladzani. Tu semua adik-beradik dia tu. Maksud dia sama. Alladzi, allati, alladzani, alladzina. Sama. Semua tu sama maksud. Baik. Tetapi berbeza apa? Berbeza dalam dua bentuk. Satu jantina, satu lagi bilangan. Maksud dia sama, tapi berbeza bilangan dan berbeza apa dia panggil? Jantina. Bilangan dia beza. Contohnya alladzi kat sini. Alladzi ni merujuk kepada bilangan satu. Maknanya tuan-tuan, kat sini kita boleh tahu Allah Subhanahu wa taala menujukan ayat ini kepada orang lelaki ke orang perempuan. Dia satu orang lelaki, ditujukan satu orang lelaki. Sebab itu bila kita tuan-tuan mengaji kitab tafsir, tuan-tuan akan jumpa satu lagi dia panggil asbabun nuzul. Sebab-sebab turun ayat. Ayat ni ditujukan pada siapa? Alladzi ni bermaksud orang yang. Orang tu siapa? Alladzi jama'a artinya jamak kita ambil bahasa mudah. Tadi perut semayang tadi kan. Lepas semayang maghrib depa pergi sambung semayang isyak 2 rakaat. Betul tak? Kita panggil apa? Jamak. Pasal apa dia panggil jamak?
dia kumpul. Ni sama alladzi jama'a, ya orang yang mengumpul. Tuan senang ingat lepas ni jumpa perkataan jamaah ni, faham dah. Cumanya beza dia ialah apa tuan-tuan? Kalau jamaah okey, kalau jumpa dia baris bawah sikit lah, jima' dia maksud lain. Tuan-tuan, dia bahasa Melayu pun sama, bahasa Arab pun sama. Dia baris bawah aja, maksud dia bukan mengumpul dah, itu jadi cerita lain dah. Okey, tak payah terang bab tu tuan-tuan lagi mahir daripada saya. Tuan-tuan, jamaah artinya kumpul, orang yang kumpul. Mala. Kat sini saya boleh tahu tuan-tuan, kat sini saya boleh tahu malan itu adalah satu harta ke dua harta. Maksud dia harta. Orang yang mengumpul, dia kumpul apa? Mala. Saya boleh tahu harta tu banyak ke sikit. Allah Ta'ala sebut harta saja. Orang yang mengumpul harta, mala. Dan dia buat apa dengan harta tu? Dia buat apa dengan harta tu? Allah sambung lagi. Wa'addadah. Wa'addadah ada dua perkataan. Ada tiga perkataan. Sorry. Ada tiga perkataan. Waw satu, adada satu, adada satu, hu satu. Tiga perkataan. Oh, kami kira duk baca satu perkataan, kami duk bubuh. Ada tiga ke? Ada tiga. Sebab apa ada tiga? Baru kita boleh tahu bila masuk perkataan ni akan baris apa, masuk perkataan ni baris apa. Baik. Wa dan. Jumpa waw kat mana pun dan. Don't worry. Kecuali beberapa tempat ni bila masuk waw ada jadi perkataan lain. Contohnya wal asri. Waw juga tapi bukan dan. Wadduha pun bukan dan. Beberapa tempat tuan-tuan, itu waw itu dipanggil waw qasam, demi waktu duha. Allah sumpah dengan waw itu dipanggil waw sumpah. Waw sumpah. Kan orang kalau nak sumpah dah sahkan sumpah dia berapa? Takat kita duduk tepi-tepi jalan ni, doa betul sumpah saya tak tipu Dia buat muka dengan muka-muka itu dah buat. Betul sumpah saya tak tipu Sumpah dia tak boleh pakai. Dok demi Allah pun tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Sumpah lagu tuan-tuan suruh dia simpan balik. Tak boleh pakai. Sumpah tak laku punya. Dok sungguh ni hari Jumaat ni. Tuan-tuan pernah kena ayat tu? Orang lama-lama. Dok betul ni hari Jumaat ni saya tak tipu. Hari lain hari Jumaat dia tak tipu, hari lain dia tipu. Tuan-tuan, masa kecil-kecil betul dok kena buah tu kan. Dok betul hari ni hari Jumaat memang tak boleh tipu. Saya tak tipu memang hari Jumaat. Tuan-tuan, waw tu waw sumpah. Waw ada berapa huruf sumpah? Wallahi wa billahi wa tallahi. Nak mengesahkan sumpah mesti tiga. Takat dia kata wallahi tak kena lagi. Ataupun dia kata wa billahi tak kena juga. Ataupun dia sebut wa tallahi ni betul-betul ni pun tak boleh pakai juga. Dia kena sebut tiga-tiga baru boleh pakai. Baru qualified dia punya sumpah tu. Baik tuan-tuan, sambung lagi. Kat sini waw dan. Waw yang bermaksud dan. Adada artinya kira. Adada kira. Kalau mengaji bahasa Arab ada satu dia panggil adat wal ma'dud. Adat wal ma'dud artinya nombor, kira-kira. Kiraan kita panggil adada. Nya. Hu ni maksudnya nya. Dan mengiranya, menghitungnya. Hitung apa? Hitung kekayaan harta dia tadi duk hitung. Maksudnya apa tuan-tuan? Orang yang bersifat dengan humazah dengan lumazah dalam ayat ni ialah seseorang lelaki yang menghitung harta dia dan yang mengumpul hartanya dan duk kira tak berhenti. Kira harta maknanya kerja dia ialah kumpul dan kira. Tuan-tuan, jadi kat sini tuan-tuan, kita tengok apa cerita ni. Kita tengok sampai kita berhenti dekat ayat ni, kita tengok apa cerita sebenarnya. Baik, kita tengok apa sebenarnya ayat ni dia habaq apa ni. Ayat ni tuan-tuan nak habaqkan kepada kita berkaitan dengan sebab turun. Tengok muka surat 402, apa sebab turunnya? Ata
Al-Kalbi dan Al-Suddi berkata, ayat ini diturunkan kepada Akhnas bin Syuraikh yang suka mencela orang lain dan mencaci mereka, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu. Muqatil pula kata diturunkan kepada Al-Walid bin Al-Mughirah, yang dia ni kekayaan ini orang kaya, orang bijaksana, yang mengumpat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari belakang dan mencela semasa berhadapan dengan Nabi. Diriwayatkan juga bahawa Umayyah bin Khalaf, siapa Umayyah bin Khalaf? Ialah tuan kepada Bilal bin Rabah, yang memiliki Bilal bin Rabah, turut melakukan perbuatan yang sama. Sementara Muhammad ibn Ishaq ibn Suhaili berkata, kami pernah mendengar ayat ini diturunkan kepada Umayyah bin Khalaf. Perkara ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir daripada Uthman dan Ibnu Umar. Abu Hayyan berkata, ayat ini diturunkan kepada Al-Akhnas bin Syuraikh ataupun Al-As ibn Wa'il ataupun Jamil bin Ma'mar ataupun Al-Walid bin Al-Mughirah ataupun Umayyah bin Khalaf. Namun ada beberapa pendapat mengenainya dan kemungkinan ia diturunkan kepada mereka semua. Sebab tuan, sifat kumpul harta ni ada pada semua nama-nama ni. Baik. Namun begitu ayat ini bersifat umum dan sesuai kepada mereka yang memiliki sifat-sifat tersebut. Ternyata lafaz tersebut adalah umum walaupun asalnya diturunkan kepada orang-orang tertentu. Firman Allah dalam suratul Qalam, dan janganlah kamu mengikuti kemahuan orang-orang yang suka bersumpah dan juga menghina. Sesungguhnya Allah cuba mengaitkan sifat-sifat tersebut sehingga dapat diketahui golongan tertentu yang dimaksudkan oleh Allah. Kaedah umum yang digunakan oleh golongan pengkaji dan ulama usul ialah sesuatu sebab yang dikhusus tidak dapat menafikan kenyataan yang terdapat lafaz yang umum. Surah ini merangkumi 1/6 daripada maksud Al-Quran yang menceritakan tentang tuduhan orang-orang yang ingkar. Tuan, nak abang kata apa? Dia nak cerita secara umumnya bahawa ayat ni walaupun dituju kepada nama-nama yang disebutkan tadi, sebenarnya ia ditujukan kepada sesiapa sahaja yang bersifat sedemikian. Sifat mencela, dan juga kebanyakan yang mencela, dia akan mencela orang yang dia rasa lebih bawah daripada dia. Ini adalah fitrah umum manusia. Fitrah umum manusia macam tu. Dia nak kata ke orang, dia nak pelekeh orang, dia akan pelekeh orang yang lebih nampak bawah daripada dia. Dia tak boleh pelekeh orang yang duduk atas daripada dia. Dia akan rasa orang tu rendah daripada dia, baru dia tibubur. Itu halal yang dia bagi. Dia bagi betul-betul ya, kalau dia rasa dia tu bawah daripada dia. Maka tuan-tuan, di sini kita dapat gambaran macam mana Allah Subhanahu wa taala describekan sifat dan juga perasaan orang-orang kafir Quraisy kepada baginda Rasulullah. Dia pandang Nabi ni pandangan hina, dia pandang Nabi dengan pandangan yang kecil. Al-Walid bin Al-Mughirah contoh saya ambil, orang kaya. Al-As bin Wa'il orang kaya, dia ni orang-orang hebat. Umayyah bin Khalaf orang kaya, orang hebat, bangsawan Arab. Al-Walid bin Al-Mughirah pandang Rasulullah dengan pandangan apa? Satu, dia kata apa? Kelayakan jadi Nabi ni ada pada aku, tak ada pada Muhammad. Kerana pakej yang ada pada aku apa? Pakej yang ada pada Walid bin Al-Mughirah satu, cerdik. Dia memang orang cerdik. Nombor dua, dia adalah orang yang paling kaya. Nombor tiga, orang yang paling disegani, lagi digeruni. Nombor empat, ahli keluarga dan keturunan dia, keturunan ahli perang yang tak pernah kalah. Khalid Al-Walid tu adalah anak dia. Ammar bin Al-Walid pun anak dia. Tuan-tuan, ni empat sifat ada pada Walid bin Al-Mughirah. Sebab tu tuan-tuan, dia boleh hina Nabi, depan-depan pun dia kata, belakang pun dia kata. Dan tuan-tuan, sifat kesemua sekali ialah allazi jama'a malan wa 'addadah. Dia kumpul harta dan juga kira hitung pagi petang siang malam. Sebab depa ni punya matlamat hidup,
memenuhi kantung-kantung yang ada pada rumah-rumah mereka. Tuan-tuan, sedangkan Al-Walid bin Al-Mughirah dia tahu kata kebenaran Al-Quran, tapi dia terpaksa nafi. Apa sebab? Untuk menjaga kepentingan politik dan ekonomi, ekonomi peribadi dia. Sebab itu Al-Walid bin Al-Mughirah contoh kita boleh ambil, termasuk Umayyah bin Khalaf kita boleh ambil contoh orang kafir Quraisy yang mana dia memenuhi kantung-kantung dia walaupun dia sedang kebenaran daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang ketiganya, yahsabu annama lahu akhladah. Nombor 3, yahsabu. Apa tu yahsabu? Yahsabu daripada perkataan hisab. Hisab ni apa? Bukan hisab artinya kira, ataupun kan dulu ada ilmu hisab kan, ilmu kira-kira. Yahsabu, dia kira-kira ataupun dia menyangka. Dia duk kira-kira, dia menyangka, masuk kat sini. Sangkaan dia. Yahsabu anna ada berapa perkataan adik-beradik anna? Anna ada, tuan-tuan tengok, anna satu, inna satu. Ni perkataan yang maksud dia sama. Anna pun sama, inna pun sama, inna ada alif pun sama maksud, tapi bilangan berbeza. Apa lagi? An, in pun sama juga, tapi in, kalau in tuan-tuan dia lebih kepada, kalau masuk perkataan in dia jadi jika. Sebab an, anna, an, inna maksud dia sesungguhnya. Yahsabu, dia kira, dia sangka. Saya tahu mana dia, tahu mana perkataan tuju pada dia. Tengok pada perkataan yahsabu dalam Quran, dalam kitab-kitab ada huruf ya kat depan. Betul tak? Yahsabu tu dia mula dengan huruf ya kan. Ya itu menunjukkan kepada dia satu orang lelaki. Kalau perkataan itu dimula dengan huruf ya kat depan, maksud dia ayat tu tuju kepada dia satu orang lelaki. Yahsabu, dia menyangka, dia satu orang lelaki ni menyangka, anna sesungguhnya, mala, ada perkataan malahu, ada berapa perkataan? Ada 2 perkataan. Mala satu, hu satu. Maksud apa mal? Baitul mal maksud apa? Harta. Mal artinya harta. Anna sesungguhnya, mala harta, hu nya maksud dia apa? Dia kira sesungguhnya hartanya, harta dia. Akhladah, tuan-tuan tengok perkataan akhladah ataupun perkataan khalid ataupun khalidin ataupun mukhalladun, semua khalada ni duk ada perkataan khalada ni tuan-tuan. Senang kita ambil satu ketetapan, nak senang faham. Jumpa je khalada ini, faham, kekal. Artinya kekal lah, selama-lamanya duduk kat dia. Akhladah artinya dia duk sangka dengan sangkaan yang begitu kuat. Saya tahu mana sangkaan begitu kuat kata kekal, sebab dia menggunakan perkataan akhladah. Akhladah ini perkataan asal dia khalid. Kalau dia nak jadi apa, dia panggil isim apa, isim tafdil. Isim tafdil ni artinya sesuatu yang besar. Contohnya kabirun, besar. Akbarun, maha besar. Kan sebut maha besar kan, Allahu Akbar. Kita tak sebut Allahu kabirun. Sebut Allahu Akbar. Allah maha besar. Maknanya sesuatu yang tak ada lebih besar daripada dia. Apa lagi tuan-tuan? Jamilun, cantik. Ajmalun, paling cantik. Jamilun, cantik. Ajmalun, paling cantik. Lagi apa lagi? Nak abang apa lagi? Qabihun, buruk. Aqbahun, yang paling buruk. Tuan-tuan, lagi apa lagi?
Nak abang apa? Sifat-sifat. Ahsan, hasanun baik, ahsanun paling baik, khairun baik juga, khairun, akhyarun paling baik. Lagi apa lagi tuan? Perkataan, banyak perkataan yang boleh kita ambil, dia panggil isim tafdil. Baik, kat sini khalidun kekal, akhladun paling kekal sekali. Maknanya tuan-tuan, kat sini kalau kita terjemah dengan perkataan kekal saja tak cukup. Tak cukup kat sini. Maknanya kawan-kawan ni yang geng-geng tadi yang duk sangka harta kekal ni, dia bukan sangka harta tu kekal tak boleh hilang kot. Harta ni mungkin kalau aku mati habislah. Tidak. Allah sifatkan dalaman depa ni bukan kata kekal dalam mata kasar nampak dia pernah kekal dah. Memang dalam hati depa ni, depa sangka harta tu memang akan duduk dengan depa sampai mati. Sampai aku mati pun aku akan ada lagi harta ni. Ini sangkaan orang-orang macam ni. Sebab itu tuan-tuan, yang dia duk kumpul kira. Sebab dia rasa benda tu kekal kepada dia. Dia kedekut ajma'in tuan-tuan. Kedekut betul-betul yang kedekut. Kan? Orang dia sebut ajma'in ni orang lama kan. Kedekut ajma'in dia ni, kedekut teruk tu. Kedekut piang ni. Memang tak keluar duit, memang payah. Sebab dia rasa duit tu dia punya kekal. Baik tuan-tuan. Ada orang dia punya kedekut tu sampai tak macam mana, beli barang hak RM2 pun dia tawak tu. Barang tu dah itu bagi murah dah. Barang tu memang barang paling murah, dia tawak lagi kat atas. Dia beli ayam tu berjalan. Ayam apa 5 ais ke, ayam ni Rebina ke apa ke, RM2. Dia cakap RM2 tak boleh kurang. Tu minta kurang ayam dia tu menjaga untung siput 5 adik baru untung. Dia minta kurang, tak boleh kurang. Dah nak kurang apa? Bagi RM1 lah. Bagilah RM1.5 ke apa RM2 pula. Dia tu pakcik tu geram, tak apalah, ambil free kan. Amal apa pun tak beritahu aku. Dia tu pula nak sengkar kan. Punya kedekut tuan-tuan. Kadang-kadang manusia ni dia tak fikir yang menjaga tu kecil. Perniagaan dia tu kecil tuan-tuan. Memang orang menjaga ni. Dia kalau modal dia berkurang besar tak apa. Dia boleh kira-kira lagi. Kalau modal dia kecil, dia nak potong sekupang pun dia kena fikir sebab dia akan charge dia punya plastik dia apa semua lagi. Kita yang beli tu sudah buat tak ada akal pula. Duk pi memang kira semua nak minta kurang. Gunting rambut minta kurang. Gunting rambut tak kurang. Kat mana? Asyik kandak Asyik kandak RM8 sekupang pun dia ambil. Asyik kandak RM8 sekupang pun dia ambil. Tu kira bagus tau. Dia tak charge 6% harga tu. Dia include tu. Saya ingat tu satu kedai dia pupuk. Tak payah cerita apa tu. Nanti kita luar. Dia pupuk. Kami duk makan ni 10 tahun lepas macam cerita. Kita duk pergi makan daripada, kalau tuan-tuan belah Tanjung ada satu tempat dulu lah. Sebelum nasi kandak lain pun ada. Cerita nasi kandak pula luar Tanjung tu. Sebelum nasi kandak pun ada satu tempat. Memang dia yang mula-mula sekali. Sangat famous lah. Habis tu tuan-tuan, bila meninggal bapa ni, anak dia ambil alih, anak dia buat moden sikit lah. Dia modenkan sikit dia punya perniagaan tu. Dia pergi buka satu tempat tuan-tuan dengan nama yang sama. Dia charge apa dia panggil apa? Service charge. Dia pun dalam dia punya tu ada service charge. Kita memang mengaik. Zaman tu mana ada GST semua, dia tak boleh lagi. Tiba-tiba kawan ni tengok ada service charge macam McDonald apa semua. Tak sampai 6 bulan Al-Gulung tu jangan charge. Include tak sedap, orang tak sedap tak apa. Tu lantak fikir. Jangan buah apa, kalau buah tu nasi kandak boleh pi tu. RM8 sekupang, RM8 sekupang jalan. Kan? Memang nasi daging telur. Bendi 2, cabai muda 1. RM6 sekupang. RM6 sekupang. Kita pun RM6 duk cari sekupang tak ada.
Dia buat tak tahu. Kita ambil RM1 bagi. Dia bagi balik RM9. Yang tu orang berniaga betul, jujur dan amanah. Sambung balik. Kalla. Banyak kali jumpa kalla. Kalla ni apa? Kalla dengan la. Kalau tidak ni ada berapa jenis? La ni tuan-tuan maksudnya tidak. La satu tidak, lam pun tidak, lamma pun tidak, satu lagi lan pun tidak juga. La, lam, lamma, lan semua tidak. Kita ambil yang ni cukup. Ada banyak lagi, ambil ni cukup tuan-tuan. Tapi keempat-empat benda ni ada perbezaan dari sudut faham. Antara la dengan lam lebih kurang sama. Kalau masuk je pun tak apa. Tapi kalau la dengan lan ataupun lam dengan lan ada beza. Contoh saya ambil tuan ayat Quran. Pada suratul Baqarah ada ayat 23 tak salah saya, 23 25 saya tak ingat. Antara lebih kurang tu. Pada ayat fa in lam taf'alu wa lan taf'alu, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Satu lam, satu lan. Pasal apa dua perkataan yang nafi ni ada pada satu ayat? Ayat tu cerita pasal orang Allah Ta'ala mencabar kepada orang kafir yang ragu dengan ayat Quran. Bawa mai fa'tu bi suratin min mislih, bawa mai satu surah yang sama macam Quran. Allah Subhanahu Wa Ta'ala cabar bagi orang kafir ni bawa mai satu surah aja yang menyamai Al-Quran. Tuan-tuan, maka pada ayat tu bila ayat sambungan dia Allah Ta'ala kata apa? Fa in lam taf'alu, maka in sekiranya la taf'alu, lam taf'alu, fa in lam taf'alu, sekiranya kamu tidak mampu buat, kamu tak boleh buat, walan taf'alu, dan sebenarnya lan taf'alu, kamu tidak boleh buat. Sama aja. Lan taf'alu itu artinya sampai bila-bila pun kamu takkan boleh buat. Lam itu tuan-tuan, kat atas lam tu fa in lam taf'alu tu kita boleh tahu. Kita boleh tahu kat situ macam mana perasaan orang kafir. Tu yang kata Quran yang mukjizat ni. Kita boleh tahu kat situ perasaan orang kafir ni macam mana. Dia duk fikir bahawa aku ni tak boleh buat, tapi ingat nak try buat juga. Kita boleh tahu ayat tu macam tu perasaan dia apa. Macam sekarang yang kita tengah baca ni, yahsabu annama lahu akhladah. Bila mai perkataan akhladah kita boleh tahu hampa ni sangka ke, hampa ni sangka akan kekal ke, ataupun kadang-kadang duk fikir kata memang tak boleh kekal ke. Sebenarnya depa ni memang fikir sampai bila-bila bahawa depa ni akan kekal dengan harta depa ni. Kita boleh tahu. Kalau baca tafsiran ataupun kefahaman sekali lalu, kita takkan nampak benda ni. Tuan-tuan baca sekarang tentang tafsir pun dengan terjemahan ni pun tuan-tuan takkan nampak perkataan ni, sebab dia punya terjemahan itu lebih spesifik dengan sifat-sifat tertentu. Sebab itu tuan-tuan, tafsir Munir yang kita baca ni cantik, bagus. Tapi tafsir Munir yang asal bahasa Arab punya, dia ada satu di bawah tu dia panggil ma'ani mufradat. Ma'ani mufradat ni ialah makna-makna perkataan-perkataan tu. Tapi dalam kitab yang kita baca ni, depa terjemah, depa hazaf, depa buang benda tu supaya nak senang nak susun. Jadi tuan-tuan, saya ambil pendekatan ni terang juga sebab saya tengok tak sampai kadang-kadang apa yang kita nak maksud dengan Quran ni, tak sampai sangat lah. Baik, sambung lagi. Kalla artinya apa tuan-tuan? Tidak. La, tidak sama sekali. Kalla, tuan-tuan kalau sebut la saja tak apa. Ni kalla, sesekali tidak. La dengan kalla, mana lebih kuat? Kalla lebih kuat. Kalla ini ialah dipanggil sebagai taukid, benda yang menguatkan lagi kalam la.
Dia memang berpisah. Kaf dengan la tu berpisah. Tapi bila masuk kalla, dia tuan-tuan membawa maksud taukid, artinya kuat benda tu. Sesekali tidak. Kamu sangka harta kamu akan kekal? Kalla, tidak. Sama sekali tidak. Oh, macam tu. Ya, macam tu lah. La yumbadanna fil hutamah. Kalla, sesekali tidak. La yumbadanna. La yumbadanna kat sini tuan-tuan, lam itu membawa maksud kepada sungguh-sungguh ni. Satu taukid, satu benda yang menguatkan lagi. Yumbadanna, ada dua taukid kat sini, dua benda yang menguatkan ayat ni. Satu lam, satu lagi ialah tasydid dalam yang apa ni apa? Sabdu pada huruf nun. La yumbadanna, badanna membawa pada kuatnya ayat ni, nak mengatakan bahawa sesekali tidak kamu suruh fikir macam tu takkan kekal. La yumbadanna, pasti dan pasti akan dicampakkan. La yumbadanna, akan dicampakkan. Fil hutamah, akan dicampakkan harta kamu ni. Fil hutamah, dalam neraka al-hutamah. Kamu dengan harta kamu semua sekali fil hutamah, dalam neraka hutamah. Tuan-tuan tengok fi, perhati tengok perkataan fi. Lepas perkataan fi, cuba baca tanpa kita mewakafkan ayat tu. Fil hutamah, hutamah, hutamati. Adik-beradik satu lagi, adik-beradik lam. Tadi lam sampai dah. Likulli, baris bawah. Fi pun sama juga. Bila masuk fi, dia akan membaris bawahkan perkataan selepas dia. Seorang lagi beradik-beradik dia sampai. Jumpa saya cerita, tak jumpa saya tak abang. Jumpa pun kita cerita. Satu lagi adik-beradik dia fi. Bila masuk fi, dia akan baris bawah. Fil hutamati, tapi kita tak baca dengan hutamati, kita baca dengan waqaf. Fil hutamah. Baik. Al-hutamah itu membawa maksud kepada spesifik kepada neraka al-hutamah. Baik. Seterusnya, wa ma adraka mal hutamah. Yang ni tuan-tuan, ayat macam ni lah. Pattern ayat lagu ni ya. Pattern ayat tu. Pattern ayat lagu ni yang tuan-tuan kalau ingat lagi Musailamatul Kazzab, dia nak buat surah sama dengan Al-Fil, dia buat ayat lagu ni sebab pattern ayat tu dia nak ambil pattern bagi sama dengan Al-Quran. Kan dia kata apa? Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-fil. Dia umai pattern ayat macam tu. Baik tuan-tuan, wa ma adraka mal hutamah, maksud dia apa? Wa, dan. Waw ni dan. Ma, ada pun. Ma itu maksudnya wa ma adraka ma. Maaf tuan-tuan, ma kat sini ma nafiyah. Ma kat sini ma nafiyah. Ma yang bererti apa? Sudahkah ataupun maklumkah engkau? Macam tu. Wa ma adraka ma, tahukah kamu? Wa ma adra, wa ma adraka, dan tahukah kamu, fahamkah kamu? Macam tu. Ka kat situ yang ujung tu, adra artinya faham, ka itu kamu. Kalau orang tanya kat kita, Arab tanya kita kan, hal tastati' takallam lughatul arabiyyah, adakah kamu boleh cakap bahasa Arab? Kita nak bang, la adri, la adri, saya tak tahu, saya tak faham. Saya tak tahu, saya tak faham. La adri maksudnya saya tak faham. Adri tu maksudnya faham saya faham. Adri, la adri, tak faham, saya tak faham. Baik tuan, wa ma adraka, dan sudahkah kamu faham, sudahkah kamu tahu, mal hutamah, apa itu neraka hutamah? Ma tuan-tuan maksud dia apa? Ma rabbuka,
Ma rabbuka kan man rabbuka? Ma rabbuka kan man? Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Bukan ma rabbuka, ma ni ialah kepada benda. Okey. Wa man nabiyuka, dan siapakah? Man itu maksud siapa? Wa man nabiyuka, dan siapakah nabi kamu? Bila mai kat kiblat, wa ma qiblatuka, dan apakah kiblat kamu? Wa ma qiblatuka. Baik tuan. Wa ma adraka mal hutamah, tahukah kamu apakah itu neraka Hutamah? Narullahil muqadah. Narun tu apa? Nar maksudnya apa? Api neraka, api. Nar tu ialah api. Allah, api Allah, api yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-muqadah, sifat api tu, sifat yang ada pada api tu. Allah describekan sifat pada api tu ialah nyalaan dia, dinyalakan. Api yang dimiliki oleh Allah dinyalakan. Baik. Allati, tadi saya sebut dah allati tu apa? Allati ataupun allazi sama maksud. Tapi kat sini tuan-tuan, bilangan dia satu tapi jantina dia perempuan. Main mana perempuan pula ustaz? Tuan-tuan, dekat sini kita sembang sikit lah. Bila bab jantina dalam bahasa Arab, benda-benda pun ada jantina atas nama kapasiti perkataan tu, ejaan perkataan. Nar ataupun neraka ataupun api dikategorikan sebagai muannas ataupun perempuan. Sebab itu bila sebut allati, yang bermaksud yang itu berujuk kepada api itu. Allati tattali', tala'a, orang nak nasyid kan, tala'al badrul alaina. Tala' apa dah? Maksud apa tala'al badrul? Okey, nuzul Quran maksud apa? Nuzul maksudnya turun. Lawan pada turun, naik kan? Tala'a ini lawan pada nuzul. Boleh senang nak ingat lawan pada nuzul ialah tala'a. Tuan-tuan, lepas ni habis lah kita mengaji lagu ni, kita mengaji 2 tahun, balik ajak anak-anak bersalat lagu tu lah. Betul kan? Duk ngulang-ngulang balik, kita duk baca Quran hari-hari tau, duk jumpa benda ni. Baik. Tattali'u maksudnya apa? Dia naik, ataupun perkataan lebih tepat dia, kalau terjemahan kat sini menjulang lah. Dia naik, api itu naik. Melalui sini tuan-tuan boleh tahu sifat neraka tu lagu mana. Sifat neraka bukan pintu buka masuk dah, tapi dia adalah jurang. Dia bawah tu, api dia naik daripada bawah naik ke atas. Bila sebut tattali'u, artinya sesuatu yang menjulang. Menjulang, dia takkan duduk di atas, dia akan duduk di bawah, dia akan naik ke atas. Kita boleh tahu sifat neraka lagu mana. Tuan-tuan, ni kita panggil Quran, dia cerita tu kena bagi tepat, maka dia akan disifatkan dengan yang betul. Tattali'u alal afidah, ke atas. Ala ni atas. Satu lagi adik-beradik sama dengan lam dengan fi tadi. Masuk dia, baris akan pi bawah. Cuba tengok perkataan tu. Alal afidah, afidati. Alal afidati, ke atas ni. Afidah ni Fuad, orang nama Fuad, Muhammad Fuad. Apa tu Fuad? Hati. Ya Fuadi anta fi qalbi. Bahasa syair Arab tu. Ya Fuadi, wahai hatiku, anta fi qalbi, engkau dalam hatiku. Dalam aku, dalam anta fi sadri, kau dalam dadaku. Ni orang Arab dia punya syair tu kan. Dia baik tuan. Maknanya api ni menjulang sampai masuk ke dalam lubuk hati. Maksudnya apa? Hati hampa yang duk menipu ni, hati hampa yang mencela ni, sampai ke situ pun neraka akan sambak habis. Baik. Innaha alaihim mu'sadah,
sesungguhnya bagi dia, bagi neraka itu, innaha, sesungguhnya dia tu merujuk pada dia, api neraka tu. Tak baca hu, sebab tu kerana dia perempuan. Dan maknanya neraka tu sifat dia muannas. Sesungguhnya dia neraka ni, alaihim, ke atas mereka. Atas apa ni? Atas orang-orang kafir yang telah pun mencela. Dan al-humadah dengan lumadah ini tuan-tuan, mu'sadah, tutup rapat. Sifat neraka ni maksudnya apa? Tutup rapat. Maksudnya tak ada ruang untuk dia keluar. Nak lari mana, nak pergi mana pun tak boleh dah. Hang naik lagu mana punya, hebat lagu mana pun, hang takkan lepas punya. Tutup rapat kat mereka. Maknanya apa tuan? Duduk macam apa dalam tu? Baik, sampai pengakhiran ayat ini. Fi amadin mumaddadah. Fi. Lagi sekali, jumpa lagi adik-beradik dah sama juga fi. Amadin. Nampak tak? Tak baca amadun, tak baca amadan, baca amadin. Bari bawah juga. Fi amadin. Pada mereka ni, amad artinya terikat. Amadin artinya tiang. Kan as-salatu imaduddin. Imad itu ialah tiang. Terikat depa ni, pada mereka di tiang. Depa ni di tiang itu mumaddadah, terikat. Ikat kat tiang, duduk dalam neraka, api zap naik sampai ke lubuk hati. Tuan-tuan, ni perkataan dalam ayat Quran. Bila baca lagu ni, apa tuan-tuan rasa? Boleh faham tak? Lepas ni jumpa perkataan-perkataan yang disebut hari ni, tuan-tuan akan nampak. Allati. Saya sayang tuan, bagi kita dah ulang banyak kali. Kan? Tapi kita tak perasan yang benda tu berulang-ulang. Wallahu a'lam tuan-tuan. Moga-moga Allah berikan kita kebaikan dunia, kebaikan akhirat tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung balik dengan pedoman dan hukum hakam daripada ayat ni juga. Lepas tu kita terus masuk pada surah selepasnya. Surah selepas ni lah Al-Asr. Kita akan masuk insyaAllah. Ya, baik-baik. Contohnya macam mana? Ya. Allati tattali'u 'alal af'idati innaha 'alaihim mu'sadah. Ta. Okey, huruf ta di hujung tu dipanggil ta marbutah. Ta ada dua. Satu ta maftuhah, satu ta marbutah. Ta maftuhah, ta yang berbentuk terbuka. Satu lagi ta marbutah, bulat. Ta maftuhah yang terbuka ni, dia waqaf ke, dia tak waqaf ke, dia tetap ta. Tapi marbutah, dia akan jadi ha. Okey. Apa beza antara ta maftuhah dengan ta marbutah? Bila perkataan-perkataan yang ada ta maftuhah, dia bererti dia adalah muzakkar ataupun lelaki. Tapi kalau ta itu ada ta marbutah, ada ta bulat ni, dia akan bertukar kepada tanda-tanda dia muannas ataupun perempuan. Jadi benda yang nak masuk dekat dia mestilah perempuan punya. Walaupun dia benda, tapi ada ta marbutah, nak masuk dekat dia mestilah yang perempuan punya unsur. Allati kena masuk dekat dia, tak boleh masuk alladhi. Macam tu. Sebab itu perkataan itu macam tu. Dia ada beza dia. Dari sudut bahasa macam tu. Dari sudut bacaan, tajwid mesti dibaca dengan ha. Kalau jika kita waqaf, kalau kita tak baca dengan waqaf, nak wasal, dibaca dengan huruf ta. Tu dia punya penjelasan dia. InsyaAllah nah. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwirna bi nuri 'ilmik wa 'amlan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.